akan kami terangkan kepada anda bagaimanakah pendedahan secara inklusif dan lebih menyeluruh, iaitu dengan adanya diskusi ilmiah melalui media arus perdana akan diterangkan lebih lanjut oleh yang kedua di program pembangkang. Sabar yang berhormat, dengarkan hujah saya. Hujah pertama saya, Tuan Yang Pertua, mengenai kesepahaman dan toleransi yang tidak terjawab warga dewan sekalian. Isunya pada hari ini, dalam kita mewujudkan keharmonian antara kaum, perlu ada dua perkara, bersepahaman dan toleransi. Bagaimanakah cara untuk dapat kedua-dua ini? Ada dua kaedah Tuan Yang Pertua, iaitu yang pertama, perlulah untuk kita belajar berkaitan dengan agama lain sekiranya kita belajar yang beragama Islam. Dan yang kedua, pelajar bukan Muslim juga perlu belajar agama yang berkaitan dengan Islam, Tuan Yang Pertua. Maksud mudahnya, kita mengetengahkan konsep saling melengkapi, saling memahami, juga saling mempelajari antara satu sama lain. Dengan ini, barulah wujud persefahaman antara penganut agama yang pelbagai, warga dewan sekalian. Sebelum saya teruskan kelemahan mekanisme di perwakilan kerajaan yang berhormat. Yang berhormat, sekarang ni isunya adalah berkaitan dengan pandangan serong masyarakat terhadap Islam. Macam mana kita nak selesaikan? Tuan Yang Pertua, pandangan serong akan kita selesaikan sekiranya kedua-dua agama yang berbeza dipahami dengan betul-betul. Kalau agama Islam faham agama lain, kalau agama lain faham agama Islam, barulah pandangan serong itu tidak ada, warga-warga sekalian, menjawab celahan perwakilan kerajaan pada hari ini. Tuan Yang Pertua, kelemahan mekanisme carangan mereka pada hari ini, pertama, tidak wujud konsep mutualisme yang diangkat kerana pelajar Muslim tidak belajar agama lain, Tuan Yang Pertua. Tambahan pula, berbincang tentang sekolah, Tuan Yang Pertua, kita bergantung kepada pelajar yang masih dalam proses dididik. Justru Tuan Yang Pertua, kapasiti pelajar ini dalam memahami fahaman agama sendiri masih lagi belum kukuh, Tuan Yang Pertua. Belum lagi bergelar ustaz, ustazah dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, pemahaman asas agama para pelajar ini menyebabkan mereka ini masih belum sedia, Tuan Yang Pertua. Saya bentangkan kepada anda fakta. Menurut pakar ahli akademik Universiti Malaya, Dr. Novandri Hasan Basri, Tuan Yang Pertua, kata beliau, 39% pelajar di sekolah aliran agama masih tidak berkemampuan dalam menguasai subjek agama masing-masing berdasarkan kapasiti mereka sebagai seorang pelajar, Tuan Yang Pertua. Apatah lagi ingin dibebankan dalam proses memahami agama lain sekiranya ada cadangan ini, Tuan Yang Pertua. Justru di akhir ini saya ingin tunjukkan kepada anda, dengan kita buka sekolah aliran agama kepada pelajar bukan Islam, keharmonian antara agama tidak akan dicapai. Kerana pertama, kapasiti pelajar ini untuk memahami agama mereka sendiri masih lagi bermasalah, Tuan Yang Pertua. Yang pertama. Yang kedua, Tuan Yang Pertua, para pelajar mempunyai kekangan untuk menerima pelajaran fahaman daripada agama yang berbeza, Tuan Yang Pertua. Impaknya, pelajar yang mengakui agama ini akan mengalami masalah kecelaruan sekiranya cadangan mereka diterima Dewan pada hari, Tuan Yang Pertua. Saya mohon terus membangkang demi keharmonian kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Ketua Pembangkang. Saudara Ketua Pembangkang kita namanya Wan Izzuddin Nawawi bin Wan Anwar, ya. Ada kena-kena dengan Wan Azizul Hakim ke? Tak ada. Kenal Wan Azizul Hakim? Anda kena bawa-bawa perkenalan, ya. Seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia depan. Umurnya masih lagi masih, dan hobinya menyanyi. Patutlah suaranya begitu merdu kita dengarkan sebentar tadi, ya. Untuk pengetahuan, penganjur Muslihat juga membayar beliau untuk buang persembahan sebentar lagi. Cita-cita untuk menjadi seorang accountant dan moto kehidupannya panjang, ya. Jaga masa, jangan ambil masa. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal, tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Semangat saya rasa macam. Jadi tanpa membuang masa, nampaknya Timbalan Perdana Menteri pun sudah cukup gairah untuk menyampaikan hujah seterusnya. Saya jemput saudara Muhammad Ishraq Husaini bin Mulyadi. Dewan yang mulia, apa salahnya kita melabur dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian antara agama yang akhirnya kita akan kutip kembali hasil yang telah kita laburkan demi kemaslahatan masyarakat Malaysia, Tuan Yang Di-Pertua Dewan. Baiklah, bertindak selaku Timbalan Perdana Menteri seperti biasa akan menjalankan respon serta semakan analisis semula terhadap pembentangan kes di meja perwakilan pembangkang.
Tuan Yang di-Pertua Dewan. Secara keseluruhannya pada hari ini, Bangkit Ketua Pembangkang tidak pernah untuk menyatakan asas bangkangan sama ada menerima ataupun menolak pendefinisian di perwakilan kerajaan lantas menunjukkan kegagalan yang pertama ini, Dewan Yang Mulia. Sebabnya apa? Titik tolak perdebatan adalah perkataan membuka ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Keadaan membuka di perwakilan pembangkang perlu untuk dijelaskan dengan lebih lanjut Tuan Yang di-Pertua. Sebabnya keadaan membuka di meja perwakilan kerajaan, kami tunjukkan tiada paksaan dan tiada kota yang tetap untuk kita masukkan pelajar bukan Islam dalam sekolah aliran agama. Tuan Yang Pertua tidak pernah dijawab Tuan Yang Pertua bagaimana keadaan membuka ini mampu untuk menunjukkan satu bentuk keterpaksaan Tuan Yang Pertua dan memenuhi kota Tuan Yang Pertua. Bagi bertaubat dipersilakan. Ya Berhormat, kalau berlaku isu skeptikal, adakah itu mencapai keharmonian antara agama? Yang berhormat, pada hari ini kita bercerita bagaimana pada hari ini konsepnya Dewan Yang Mulia kita berikan keadilan apabila sekolah-sekolah aliran agama kita buka kepada pelajar bukan Islam Tuan Yang Pertua. Kita saksikan bagaimana sekolah-sekolah bukan aliran agama kita buka kepada pelajar Islam Tuan Yang Pertua. Adakah ini adil untuk Tuan Yang Pertua? Adakah kita tidak buka kepada pelajar bukan Islam Dewan Yang Mulia? Dan keadaan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, mereka perlu jelaskan kepada isi Dewan apakah ketidakwajaran di meja perwakilan pembangkang untuk kita menafikan pada hari ini untuk kita tidak membuka sekolah aliran agama kepada pelajar bukan Islam Tuan Yang Pertua tidak pernah dibentangkan seawal bangkit pada Ketua Pembangkang Dewan Yang Mulia. Dan kedua Dewan Yang Mulia, kita saksikan petikan yang pertama. Mereka nafikan kepada kita Tuan Yang Pertua, tunjukkan kepada seisi Dewan bagaimana apabila kita tidak paksa pelajar bukan Islam ini kepada sekolah aliran agama mampu untuk mencapai keharmonian antara agama Dewan Yang Mulia Dewan. Tuan Yang Pertua, seolah-olah pembangkang menuntut kami untuk buktikan pada hari ini satu bentuk keterpaksaan dalam kita memilih sekolah aliran agama kepada pelajar bukan Islam. Dewan Yang Mulia dipersilakan. Ya Berhormat, anda setuju hari ini orang memandang serok dan anda katakan ini adalah bersifat pilihan. Jadi bagaimana orang yang memandang serok itu akan hantar anak mereka ke sekolah agama tersebut? Yang berhormat, sebab itulah Tuan Yang Pertua, kita perlu untuk hantar anak kita kepada sekolah aliran agama. Sebab kita perlu untuk dedahkan apakah itu sebenarnya Islam Tuan Yang Pertua. Islam bukannya bersifat ekstremis Tuan Yang Pertua dan sebagainya. Kita mempunyai pilihan Tuan Yang Pertua untuk menghantar anak-anak ke sekolah aliran agama ataupun tidak Dewan Yang Mulia. Baiklah, beralih pandang di meja perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Berkesinambungan daripada hujah pertama, maka lainlah hujah kedua yang akan saya bentangkan kepada anda, iaitu hak kebebasan beragama Dewan Yang Mulia. Kita saksikan Dewan Yang Mulia, umum mengetahui ketika ini umat manusia dipandang serong oleh masyarakat bukan Islam Dewan Yang Mulia. Pandangan dan perspektif serta persepsi negatif ini pada masyarakat bukan Islam terhadap masyarakat Islam disebabkan wujudnya ekstremis yang dicetuskan oleh kumpulan militer yang kononnya memperjuangkan nama Islam Dewan Yang Mulia. Dan kita lihat Tuan Yang Pertua, atas dasar itulah perwakilan kerajaan China kerana tidak mahu air titik dilautkan tanah sekepal digunungkan Tuan Yang Pertua. Sebab itu perwakilan kerajaan cadangkan kepada seisi Dewan kita perlu untuk buka sekolah aliran agama kepada pelajar bukan Islam Tuan Yang Pertua Dewan. Dan apakah yang menjadikan kebimbangan kepada masyarakat Malaysia Tuan Yang Pertua andai kata kita buka sekolah aliran agama kepada pelajar bukan Islam Tuan Yang Pertua? Kita saksikan Tuan Yang Pertua, apabila kebimbangan rakyat Malaysia, apabila kita galakkan lagi pelajar-pelajar bukan Islam ke sekolah aliran agama Tuan Yang Pertua, maka mereka akan bimbang. Pelajar-pelajar ini akan terpesong akidahnya Tuan Yang Pertua Dewan. Namun Dewan Yang Mulia, perkara ini tidak perlu untuk dirisaukan oleh masyarakat. Sebabnya kita ada mekanisme kawalan untuk kita pastikan pemilihan agama dalam kalangan pelajar bukan Islam ini adalah disebabkan pemilihan agamanya secara disebabkan pilihan sendiri Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ada 3 sebab kenapa kami pilih begitu. Pertama, tiada paksaan. Kedua, ada akta dan enactment. Dan yang ketiga, bebas memilih agama Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya tunjukkan kepada anda iaitu perlembagaan persekutuan Tuan Yang di-Pertua dalam bahagian tiada paksaan Dewan Yang Mulia dalam perkara 11/1 Tuan Yang di-Pertua. Apabila semua orang berhak memilih agama dan tertakluk pada pasal 4 yang memilih agama secara sukarela Dewan Yang Mulia. Dan kita saksikan bagaimana akta dan enactment Tuan Yang Pertua dalam perlembagaan persekutuan juga dalam perkara 11/3 Tuan Yang Pertua, apabila kawalan dan sekatan perlembagaan agama terhadap mana-mana masyarakat yang menghasut ataupun
mempengaruhi pelajar-pelajar betul Islam untuk menukar agama Tuan Yang Pertua? Apakah tindakan pihak berkuasa dan denda dan kompau yang akan dikenakan andai kata kita menghasut serta memujuk dan juga menyuruh pelajar-pelajar bukan Islam ini menukar agama Tuan Yang Pertua dikenakan denda sebanyak RM10,000 Malaysia dan juga penjara maksimum selama setahun Dewan Yang Mulia. Dan kita lihat Tuan Yang Pertua bagaimana masyarakat pada hari ini molek bebas memilih agama Tuan Yang Pertua berlandaskan perlembagaan persekutuan Tuan Yang Pertua Dewan. Kita saksikan bagaimana bebas memilih agama menurut perkara 3.1 apabila Islam adalah agama bagi persekutuan dan agama lain boleh dilaksanakan dengan aman dan damai dalam persekutuan Tuan Yang Pertua Dewan. Dibuktikan lagi dengan satu lagi persekutuan iaitu perkara 11/3 iaitu perlembagaan beri hak kepada pengawalan agama-agama lain untuk meneruskan pentadbiran agama bagi berlandaskan undang-undang di Malaysia Tuan Yang Pertua. Saya tunjukkan kepada anda kesannya Tuan Yang Pertua apabila kita galakkan pelajar bukan Islam ke sekolah aliran agama Tuan Yang Pertua. Kesannya aktiviti kemasyarakatan antara orang Islam dan juga bukan Islam seperti gotong royong dan sebagainya dapat ditingkatkan sebanyak 67.5% Tuan Yang Pertua. Maknanya Tuan Yang Pertua, mekanisme yang perwakilan kerajaan cadangkan kepada si istimewan telah pun berjaya Tuan Yang Pertua dan dibuktikan lagi dengan kesan kedua, penerimaan terhadap aktiviti keagamaan masyarakat mesti meningkat Tuan Yang Pertua. Seperti contoh Tuan Yang Pertua, apabila azan dilautkan, kita tidak ada bantahan Tuan Yang Pertua terhadap azan Tuan Yang Pertua kerana kita sedar masyarakat toleransi untuk mencapai keharmonian dalam agama Dewan Yang Mulia. Kesimpulannya Dewan Yang Mulia, saya tunjukkan kepada anda bagaimana pada hari ini apabila kita melakukan kita membuka sekolah aliran agama kepada pelajar-pelajar bukan Islam, maka kita boleh untuk mencapai hak kebebasan beragama. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timbalan Perdana Menteri Amboi, cantik baju ya. Buat pengetahuan, baju bagi sekolah Intersaber telah pun ditaja oleh butik Checker. Anda bolehlah dapatkan di bahagian kanan dewan di belakang sana. Jualan murah ya. Harga bermula pada RM436. Ini merupakan pesanan penaja. Bagi makcik-makcik atau pakcik-pakcik yang tidak mampu, 436 boleh buat beli barang dapur sebulan. Tapi bolehlah kumpul duit kot. Jadi hobi beliau merupakan, saya dibayar RM5.50 setiap lawan hamba ya. Hobi beliau merupakan membaca novel cerita dan cita-cita menjadi pensyarah. Moto hidup pantang mengalah ya, tapi tulisan anda ni macam orang dah kalah je. Pantang. Tapi saya cubalah baca dan kecil hati. Pantang mengalah sebelum berjuang, biar kaki tempang diseret ke medan perang. Patutlah tulis sama jadi dah tempang rupanya. Baiklah, tanpa buang masa, nampaknya begitu banyak masa dah terbuang. Jadi kita teruskan dengan timbalan Ketua Pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan apresiasi saya kalungkan buat Tuan Yang Pertua kerana banyak cubaan untuk berjenang kepada ini tidak mengapa kami hargai. Kemudian, perwakilan kerajaan yang cukup saya sanjungi integritinya, sahabat-sahabat karib pembangkang serta seluruh ahli Dewan yang bersidang sekalian. Baiklah warga Dewan sekalian, menyambung amanat Ketua Pembangkang pada hari ini, ayo kita lihat semula masalah perwakilan kerajaan dalam pentas akhir pada hari ini. Warga Dewan sekalian, saya kira ada masalah percanggahan yang berlaku di perwakilan kerajaan kerana bangkit Datuk Zulwaqar dengan penuh gahnya mengatakan kita ingin selesaikan isu Islamic State. Jadi kita letak bebanan kepada para pelajar untuk memahami antara satu sama lain Tuan Pertua. Tiba-tiba saya tanya, anda perlu buktikan dalam hujah. Akhirnya IS diselesaikan. Kita tidak bincang IS warga Dewan sekalian. Kita nak bincang pandang serong kepada agama. Itu tidak mengapa lagi warga Dewan sekalian.
bangkit yang kedua, tiba-tiba ingin katakan kita ini buat pelaburan jangka masa panjang dalam percakapan awalnya Tuan Pertua. Jadi, apakah sebenarnya pembawaan perwakilan kerajaan? Adakah ini tunjukkan kelebihan jangka masa panjang ataupun ingin mencapai keharmonian antara agama? Itu yang kami was-was dengan mereka pada hari ini. Duduk dulu ya berhormat. Kemudian Tuan Pertua, ciri-ciri konon-kononnya extravaganza Tuan Pertua. Pertama, ditetapkan kepada sekunder saja. Warga Dewan sekalian, sebab itu Bangkit Ketua Perbankan mengatakan dalam memahami apa-apa selok-belok agama, prosesnya perlu berterusan. Kalau terletak pada sekunder, tidak berterusan, adakah akhirnya matlamat murni kita akan dicapai? Tidak pernah mereka buktikan Tuan Pertua. Kemudian berani mati mengatakan Tuan Pertua, konsep mereka pada hari ini bersifat pilihan. Kata lainnya adalah option, warga Dewan. Jadi, masalah sekarang ini pada hari ini warga Dewan sekalian, apabila tidak ada beza pun dengan status quo semasa, kerana pada hari ini banyak sekolah sudah mengamalkan kita buka kepada pelajar bukan Islam. Tetapi anda perlu tunjukkan sekurang-kurangnya ada medium kawalan. Tunjukkan perkara itu, kerana di akhirnya keharmonian antara agama dapat dicapai. Ini mekanisme yang tidak pernah dicadangkan. Perlu ada sifat extravaganza untuk masalah yang anda bentangkan dapat diselesaikan. Pernah ataupun tidak mereka buktikan? Tidak pernah. Itu masalah konsep mereka. Dipersilakan Datuk. Suara. Suara bawah? Okey. Yang berhormat, anda rasa lah kalau kita paksa orang tu suka tak kat kita? Kalau kita paksa orang bukan Islam untuk pergi ke sekolah agama Islam, dia orang suka ke? Ya berhormat, kami tidak menuntut kepaksaan. Tetapi pada hari ini, isu berlaku kerana status quo lama tidak pernah berjaya dengan kita bawa masuk pelajar bukan Islam untuk bergaul. Jadi ini cadangan baru. Tunjukkan cadangan baru ini mempunyai sifat istimewa dalam mencapai keharmonian antara agama. Tetapi anda bersetuju bersifat selektif bagi Dewan sekalian. Apa kekuatannya untuk mencapai keharmonian antara agama perlu dijelaskan semula. Hujah pertama cukup bermasalah Tuan Pertua, memupuk persefahaman. Faham ini bagaimana sebenarnya Tuan Pertua? Saya faham anda faham saya. Kata lainnya, konsep multilateral Tuan Pertua. Tetapi apa yang dibentangkan oleh perwakilan kerajaan, kesemuanya pembawaan mereka bersifat unilateral Tuan Pertua. Sekadar bukan Islam memahami Islam, adakah itu cukup Tuan Pertua? Kerana pada ini antara kaum, bukan satu kaum saja Tuan Pertua. Ini masalah hujah pertama, perlu dijelaskan kembali. Hujah kedua pula Tuan Pertua, kebebasan hak beragama. Saya pelik dengan hujah ini warga Dewan sekalian. Kerana apakah sebenarnya pembuktian yang sepatutnya disertakan dalam hujah ini? Pertama, masalah yang berlaku berdasarkan status quo semasa. Pernah ataupun tidak mereka tunjukkan ada masalah Tuan Pertua? Tidak pernah. Yang kedua pula warga Dewan sekalian, apakah kekuatan mekanisme carangan sehingga masalah yang dibangkitkan dapat diselesaikan? Juga tidak pernah dibentangkan. Tiba-tiba Tuan Pertua, ketidakpaksaan diberi. Apa relevannya idea ini dengan konsep yang mereka bawa? Tidak pernah diberikan Tuan Pertua. Sebelum saya masuk ke hujah kedua, dipersilakan Puan. Yang berhormat, saya ingin bertanya, apakah mekanisme terbaik di meja perwakilan pembangkang untuk menyelesaikan masalah ini? Sabar yang berhormat, jangan gelabah-gelabah. Itu ada pada hujah ketiga saya. Dengarkan dulu hujah kedua saya warga Dewan sekalian. Warga Dewan sekalian, hujah kedua, pendidikan hubungan beragama yang tidak berkesinambungan. Berdasarkan kata-kata Datuk Dr. Siddiq Fazil, Presiden Wadah warga Dewan sekalian, beliau mengatakan cadangan pembukaan kemasukan pelajar bukan Muslim ke sekolah agama tidak efektif dalam pembinaan hubungan antara agama yang harmoni warga Dewan sekalian. Kerana apa? Elemen terpenting dalam hubungan harmoni antara agama ialah proses pendidikan yang berterusan Tuan Pertua. Tetapi apa sebenarnya masalah yang berlaku? Kita lihat. Pertama, selektif dalam satu fasa pendidikan yang tidak holistik Tuan Pertua. Bersetuju yang pertama, apabila ia berfokus kepada sekunder semata-mata, prima tiada, tertia pun tiada warga Dewan sekalian. Yang kedua, tidak ada sifat kesinambungan ke peringkat pendidikan seterusnya. Memanglah warga Dewan sekalian, permulaan tiada, tiba-tiba ada kat pertengahan, pengakhiran pun tiada warga Dewan sekalian. Apakah masalah yang berlaku Tuan Pertua? Perkara ini menyebabkan kefahaman asas hubungan antara agama tidak lengkap. Kedua, pemahaman hubungan antara agama terikat warga Dewan sekalian. Dan pendapat Dr. Siddiq Fazil ini selari dengan kertas kerja Profesor Dr. Linus Swidel yang bertajuk Religion, Relationship and Its Essential Keys.
dan beliau merupakan pakar hubungan antaragama dari University of Toronto, Tuan Pertua. Selesai hujah kedua, mereka tuntut alternatif terbaik. Kami tunjukkan Tuan Pertua, keadaan baik itu apabila maklumat antaragama difahami secara umum. Kita lihat Tuan Pertua, di Kanada, di bawah tampuk pimpinan Justin Trudeau, program diskusi antaragama diwujudkan yang bertajuk Diversity and Tolerance, Tuan Pertua. Dan dalam program ini, pakar agama akan berdialog berkaitan dengan agama mereka masing-masing, bertukar pendapat warga dewan sekalian melalui apa? Media kontemporari seperti televisyen dan internet, warga dewan sekalian. Mengapakah perkara ini terbaik, warga dewan sekalian? Kerana maklumat akan disebar luas dalam setiap lapisan masyarakat, Tuan Pertua. Kanak-kanak dapat, remaja dapat, dewasa dapat, orang tua pun dapat, Tuan Pertua. Berbanding pada sekolah, tiba-tiba kepada budak saja, warga dewan sekalian. Jadi, sifat ini sebenarnya lebih kurang kepada eksklusif, terbuka, juga meluas, warga dewan sekalian. Ini ciri-ciri yang kami ketengahkan. Jadi Tuan Pertua, tidak apa yang saya minta, mohon tuan-tuan semua bangkang. Terima kasih kepada Ketua Pembangkang Muhammad Luqman bin Ismail Zawawi. Terima kasih juga lah kerana menghargai saya. Tak ada orang lain menghargai saya ke depan ni. Rajuk tak tiba-tiba kan. Jadi umur beliau 16 tahun. Kelab Arsenal, hobi bermain bola sepak dan cita-cita peguam. Bosan ni bilang tadi. Patutlah orang tahu lewat lawak. Saya teruskan. Sebelum kita teruskan, kita berkenalan dululah dengan para hakim kita. Jadi kita mulakan di paling kiri dewan ya, kanan saya kiri dewan. Beliau merupakan saudara Syafiq Omar. Okey, boleh tengoklah yang hujung tu. Yang betul-betul macam belakang sikit. Beliau tidak melakukan sebarang kerjaya sebagai model ya, tapi beliau sekarang merupakan pelajar tahun akhir dan juga pendapat di Universiti Islam Antarabangsa. Di sebelah beliau yang lebih kacak merupakan seorang peguam, Tuan Izzat Jonik. Beliau sekarang bekerja di Tetuan Arif Ruzhan Co. Dan di sebelah beliau merupakan saudara Syazwan Suhaimi, merupakan alumni debat 2A dan beliau juga merupakan pengarah urusan di Art Touch Creative. Art Touch Creative ni merupakan studio muzik dan antara album yang dikeluarkan oleh saudara Syazwan Suhaimi Iraji ke itu. Bolehlah download di iTunes ya. Seterusnya di sebelah tengah tu, yang dekat dengan tengah tu merupakan ketua hakim. Tapi ketua hakim kita minta diperkenalkan yang paling akhir lah sebab beliau ketua kan. Jadi kita pergi kepada saudara Anam dahululah di sebelah kanan dewan. Okey, saya kira nampak dengan jelas. Sejelas saya di hadapan ini. Saudara Anam merupakan Johan debat Piala Perdana Menteri, juga Johan debat perpaduan dan sekarang bekerja sebagai eksekutif di Pejabat Pengarah Urusan UEM Sunrise Berhad. Kemudian di sebelahnya yang jelas juga Encik Hadi merupakan alumni debat Universiti Malaya dan beliau sekarang merupakan peguam di Ahmad Nazib and Associate. Dan yang berbaju merah jambu itu merupakan seorang gadis dari Sabah yang suka jelita. Kalau anda nampak dari belakang mungkin taklah mungkin kita dari depan. Beliau merupakan saudari Eza, sekarang masih merupakan alumni debat Universiti Islam Antarabangsa. Beliau pesan kepada saya jangan sebut pencapaian seperti tadi sebab kerana moto kehidupan beliau adalah untuk menjadi lebih tawaduk dari hari ke hari. Saya ucapkan semua untuk percaya. Sebenarnya dah terlambat tadi, tak sempat nak ambil tapi tak apalah. Jadi seterusnya yang paling akhir dan tak kurang hebatnya merupakan ketua hakim. Beliau merupakan bekas pendebat Musleh, produk Musleh. Kenalah puji sikit menganjur. Pada tahun 2009-2010 dan juga merupakan pengarah debat Musleh tahun 2014 dan pernah memenangi debat integriti. Beliau sekarang merupakan mahasiswa tahun akhir undang-undang. Jadi kita teruskan, sudah selesai sesi pembicaraan substantif. Kita akan mulakan dengan sesi pembidasan. Dengan itu saya menjemput Menteri ketiga di meja kerajaan.
Saudara Muhammad Waqi Anwar bin salah kan. Tak suka lah belakang orang. Menteri ketiga Amir Mukhlis bin Abdul Malik dipersilakan. Dewan yang mulia, demi mencapai keharmonian keagamaan di negara Malaysia, maka hadir kami di pihak kerajaan mencadangkan satu usul. Dewan ini akan membuka sekolah aliran agama kepada pelajar bukan Islam di bawah satu rasional kami. Keadaan wajar untuk kita buka sekolah aliran agama Islam kepada pelajar bukan Islam, Tuan Dipertua Dewan. Maka Tuan Dipertua, selaku yang ketiga di meja kerajaan, saya seperti biasa akan saya bawakan seisi Dewan sama-sama kita selusuri apakah masalah perwakilan pembangkang. Seterusnya, kita tidak boleh untuk tolak usul ini, Tuan Dipertua. Seterusnya, akan saya tegakkan kembali pendirian kami di meja kerajaan, Tuan Dipertua Dewan. Maka Tuan Dipertua, tak apa membuang masa, kita terus saja kepada permasalahan konseptual di pihak pembangkang, Tuan Dipertua. Pada hari ini, mesej moral yang cuba untuk mereka sampaikan. Pada hari ini, kita tidak boleh lakukan perkara ini kerana wujudnya kekangan-kekangan Tuan Dipertua Dewan. Namun Tuan Dipertua Dewan, jika kita analisis secara sebetul-betulnya, mereka menyokong kami di pihak kerajaan Tuan Dipertua. Mekanisme ini mampu berjaya, Tuan Dipertua Dewan. Cuma wujud kekangan-kekangan Tuan Dipertua Dewan, itu permasalahan mereka di pihak pembangkang, Tuan yang Dipertua Dewan. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, Tuan Dipertua, pada hari ini mereka langsung tidak menjawab apakah beban bukti yang kami letakkan, Tuan Dipertua Dewan. Pada hari ini kami tuntut mereka untuk buktikan apakah kesan-kesan negatif jika kita lakukan mekanisme ini, Tuan Dipertua. Namun tidak pernah untuk disentuh di perwakilan pembangkang, Tuan Dipertua. Sepatutnya, Tuan Dipertua, pada hari ini mereka menceritakan kepada kita kesan-kesan negatif yang akan berlaku adalah perbezaan ideologi dan sebagainya, Tuan Dipertua. Namun masih lagi gagal untuk dibuktikan dengan baik, Tuan yang Dipertua Dewan. Itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, Tuan Dipertua Dewan, mereka mengatakan pada hari ini buktikan masalah Islamic State akan dapat untuk kita selesaikan jika kita laksanakan mekanisme ini. Permasalahan mereka, Tuan Dipertua Dewan, pada hari ini kita tidak ingin untuk menyelesaikan masalah Islamic State di Syria sana, Tuan Dipertua. Sebaliknya, Tuan Dipertua, kita ingin selesaikan masalah pandangan serong kerana kewujudan keganasan Islamic State di Malaysia, di negara Arab, Tuan Dipertua. Itu yang perlu untuk kami buktikan. Bukannya penyelesaian masalah Islamic State dan sebagainya masih lagi gagal untuk difahami di sebelah sana, Tuan Dipertua Dewan. Permasalahan yang keempat, Tuan Dipertua Dewan, pada hari ini mereka mengatakan mengapakah remaja-remaja yang dipilih, Tuan Dipertua, mengapa anak-anak yang menjadi mangsa, Tuan Dipertua. Pada hari ini, Tuan Dipertua Dewan, kami telah menceritakan bahawa pada umur remaja lah mereka terdedah kepada tanggapan-tanggapan negatif ini dan telah wujud bibit-bibit perpecahan kepada mereka, Tuan Dipertua Dewan. Sebab itulah kita skopkan ke arah remaja, Tuan Dipertua, kerana biarlah kita melantur buluh dari rebungnya, Tuan Dipertua. Itu yang tidak pernah untuk dipahami di perwakilan pembangkang, Tuan Dipertua. Dan permasalahan kelima, Tuan Dipertua, pada hari ini mereka mengatakan macam mana kita nak buktikan, macam mana kita nak pastikan anak-anak bukan Islam ini memasuki sekolah agama, Tuan Dipertua, kalau kita tidak paksa. Ini bercanggah dengan kebebasan beragama di Malaysia, Tuan Dipertua Dewan. Pada hari ini, Tuan Dipertua, Malaysia menggalakkan kebebasan beragama, maka kami tidak boleh untuk paksa, Tuan Dipertua. Jikalau kita paksa, akan wujud pemberontakan yang mana akan menambahkan lagi keadaan parah di kalangan perpaduan antara agama, Tuan Dipertua Dewan. Itu yang perlu untuk difahami. Semua itu ia dipersilakan. Yang berhormat, sebenarnya kalaulah cadangan yang berhormat diterima, bukankah pelajar akan bercelaru, pelajar memahami fahaman yang tidak betul? Apa pula yang berhormat, pada hari ini kita bukan mengajarkan masalah Syiah ke apa, kita menjalankan ajaran-ajaran sebetulnya Islam, Tuan Dipertua. Maknanya pada hari ini tidak wujudlah masalah tanggapan dan sebagainya. Sebaliknya, inilah mekanisme terbaik yang kami cadangkan di perwakilan kerajaan, tidak pernah untuk dicerap dengan baik di perwakilan pembangkang, Tuan Dipertua. Selesai pembidasan secara konseptual, maka kita bergerak pula kepada pembidasan secara individu, bermula dengan pembangkang kedua. Pembangkang kedua pada hari ini mengatakan
hanya bukan Islam fahami Islam, adakah boleh kita menyelesaikan masalah? Sepatutnya kedua-dua agama pun kita fahami tuan Dipertua. Namun tuan Dipertua, saya buktikan pada hari ini sekolah konvent dan metodis tuan Dipertua yang berasaskan agama Kristian telah pun membenarkan umat Islam masuk ke sekolah itu dari dulu lagi tuan Dipertua. Mana kata pada hari ini carangan ini telah pun dibuktikan selama ini tuan Dipertua. Mana kata pada hari ini tidak wujud lagi sebelah pihak saja. Sekolah agama Islam tidak dibenarkan masuk yang bukan Islam. Itu yang perlu untuk difahami di perwakilan pembangkang tuan Dipertua. Dulu yang berhormat marah nampaknya. Ujar kedua tuan Dipertua, mereka berceritakan pada hari ini perlu sepanjang masa pendidikan ini tuan Dipertua. Namun tuan Dipertua, itulah yang kami buktikan di perwakilan kerajaan tuan Dipertua. Adakah pada hari ini hanya sejam 2 jam saja sepanjang tahun terus untuk kita klasifikasikan pelajar ini dapat mampu menerima ajaran Islam? Tidak tuan Dipertua. Pada hari ini kami ceritakan kepada sisi dewan wujud subjek baru tuan Dipertua. Mana kata pada hari ini sepanjang tahun mereka mempelajarinya tuan Dipertua. Itu yang telah membuktikan tuntutan mereka untuk belajar sepanjang masa dan Dipertua. Dan ujar ketiga mereka mengenai alternatif tentang agama yang multiliteral dan Dipertua. Mereka mengatakan pada hari ini kita perlu sebarkan kepada warga emas, kita perlu sebarkan kepada kanak-kanak dan Dipertua, kita perlu sebarkan kepada dewasa. Namun dari Dipertua, secara logik akalnya dewasa dan juga warga emas sudah terlalu lambat untuk kita ubah mentaliti mereka dan Dipertua, kerana mereka telah terlalu lama untuk bertanggapan negatif terhadap umat Islam. Dan kami skopkan kepada remaja kerana pada hari ini mereka lah permulaan bibit-bibit perpecahan antara agama dan merupakan pemangkin kepada kemajuan negara tuan yang dipertuan, namun masih juga gagal untuk dibuktikan dengan baik dan Dipertua. Ujar pertama mereka toleransi yang tidak dijawab dan Dipertua. Mereka mengatakan pada hari ini mutualisme tidak kita angkat dan Dipertua. Namun dan Dipertua, pada hari ini bagaimana kita ingin laksanakan mutualisme jika pandangan serong masih lagi berleluasa dan Dipertua. Sebab itu kami mencadangkan mekanisme ini untuk kita selesaikan dulu masalah-masalah pandangan serong ini dan Dipertua. Barulah mereka boleh bertoleransi antara satu sama lain dan Dipertua. Barulah boleh kita angkat konsep mutualisme itu dan Dipertua dan diterapkan dalam masyarakat dan Dipertua. Namun masih gagal untuk dibuktikan dengan baik di perwakilan pembangkang dan Dipertua. Beralih pandang di perwakilan kerajaan, kami telah mengutarakan hujah di bawah kunci memupuk semangat keagamaan dan juga hak kebebasan beragama dan Dipertua. Dalam hujah ini kami telah buktikan pada sisi dewan kami mampu untuk menyelesaikan masalah pandangan serong melalui mekanisme-mekanisme ini dan Dipertua. Dan kami telah tunjukkan kesan positif jika kita melakukan ini tuan Dipertua. Maka tuan Dipertua mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menteri ketiga nama beliau Amir Mukhlis bin Abdul Malik. Umurnya baru 14 tahun, muda lagi. Dan mungkin terlalu muda lah hobi beliau yang diberikan di sini lah berimajinasi. Dan suatu masuk dalam dewan tadi beliau masih tanya kepada saya, bang ni saya punya imajinasi ke betul pergi final ni? Dan nampaknya dah sedar belum sekarang? Tidak belum. Oh. Jadi hakim minta tambah markah imajinasi lah. Cita-cita beliau merupakan ahli farmasi dan moto hidup pantang mengalah sebelum berjuang. Untuk beri semangat nampaknya pasukan kerajaan. Baiklah, seterusnya kita jemput dari pasukan pembangkang saudara Muhammad Wafi Anwar bin Roslan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada sekalian ahli dewan yang sudi bersidang, terima kasih kerana melapangkan masa anda. Saya sangat hargai anda semua. Baik, Tuan Yang Dipertua, bangkit selaku yang ketiga di meja perwakilan pembangkang, mari kita nilai terlebih dahulu apakah masalah perwakilan kerajaan kita, Tuan Yang Dipertua. Memang dari segi persembahan, gaya kerajaan sangat cantik, tetapi dari segi analisisnya, Tuan Dipertua, saya rasa kerajaan amat bermasalah. Kita mulakan, kita rungkai masalah pertama mereka, iaitu target ataupun matlamat akhir
isu pandangan serong masyarakat Tuan Yang Di-Pertua. Maka bidasan perwakilan pembangkang kami nyatakan kepada mereka, orang yang memandang serong itu bukanlah kanak-kanak, tetapi mengapa mereka ingin fokuskan kepada kanak-kanak. Yang kedua, yang bergolongan dewasa Tuan Yang Di-Pertua. Jadi macam mana orang yang tidak puas hati dengan negara kita, dengan Islam itu sendiri, orang yang memandang Islam itu perkara yang tidak baik, mereka ingin hantar anak mereka ke sekolah Islam pula Tuan Yang Di-Pertua. Maka adakah perkara ini akan selesai hadirin dan wakil Dewan yang bersidang? Soalan saya kepada perwakilan kerajaan, bila saya tanya dalam izin laluan, jawapan mereka, tak apa, kita hantar. Soalan saya, apakah mekanisme kawalan untuk kita hantar itu Tuan Yang Di-Pertua? Pernah mereka bukti dalam Dewan Perdebatan? Sebab itu cadangan perwakilan kerajaan amat bermasalah. Baik, itu yang pertama. Nampak tidak sabar, tapi bukan izin laluan yang pertama saya berikan. Kita lihat masalah mereka yang kedua dulu Tuan Yang Di-Pertua. Masalah tentang pembuktian. Dewan Yang Mulia, saya sedar usul hari ini merupakan usul cadangan. Maka tuntutan perwakilan pembangkang mudah. Mereka perlu tunjukkan satu sahaja model relatif yang pernah berjaya sebelum ini dan mereka ingin adaptasi dalam negara kita supaya masalah itu akan selesai dan mereka buktikan selesai. Tetapi sepanjang perdebatan, perwakilan kerajaan tidak pernah menjanjikan perkara tersebut, menyebabkan pembangkang tidak pernah percaya dengan satu bukti pun dikeluarkan oleh perwakilan kerajaan hari ini Tuan Yang Di-Pertua. Maka Dewan Yang Mulia, dengan dua masalah asas ini, saya kira matlamat akhir perdebatan tidak akan kita capai dengan cadangan mereka dan juga pembuktian mereka boleh untuk kita tolak keluar daripada Dewan Perdebatan. Sebelum kita lihat bidasan yang ketiga yang saya kira tidak pernah membidas, saya persilakan satu izin laluan Yang Berhormat. Yang Berhormat, sekarang ingin bertanya, bolehkah anda tunjukkan 3 contoh negara yang gagal untuk kita hadapi perkara ini? Yang Berhormat, itu bukan tugas perwakilan pembangkang nak tunjuk negara yang gagal. Itu adalah tugas perwakilan kerajaan untuk tunjukkan negara yang sudah berjaya dan kita adaptasi Tuan Yang Di-Pertua. Itu saja tuntutan perdebatan. Janganlah tuntut lebih-lebih Yang Berhormat kalau anda pun tak tahu nak jawab usul hari ini Tuan Yang Di-Pertua. Baik, kita lihat pula masalah yang mereka bawakan. Mereka tunjukkan hari ini isu yang berlaku adalah tentang isu salah faham Islamic State IS Tuan Yang Di-Pertua. Katanya orang salah faham tentang IS. Dewan Yang Mulia, orang salah faham tentang IS itu melibatkan isu-isu agama yang sangat tinggi dan besar, melibatkan akidah dan sebagainya. Mekanisme cadangan mereka hari ini, kita hanya ajar perkara asas kepada anak-anak sahaja Tuan Yang Di-Pertua. Kalau kita ajar perkara asas tentang negara, tentang agama Islam, semua orang tahu Tuan Yang Di-Pertua, Islam itu ingin ajar perkara-perkara yang baik. Tetapi itu tidak cukup. Kita ingin hapuskan pandangan tentang IS, perkara yang melibatkan lebih besar Tuan Yang Di-Pertua. Jadi, bagaimana dengan usaha yang kecil, kita ingin hapuskan perkara besar? Itu adalah usaha yang berbaloi hadirin dan wakil Dewan yang bersidang. Itu yang pertama. Yang kedua pula Tuan Yang Di-Pertua, dalam Dewan Perdebatan, Yang Amat Berhormat Menteri Pertahanan Perwakilan Kerajaan hari ini bangkit, kata pembangkang hari ini tidak pernah menafikan usul. Kami sekadar tunjukkan Tuan Yang Di-Pertua mekanisme-mekanisme itu lemah dan kekangan-kekangan yang berlaku. Dan tiba-tiba kata pembangkang bersetuju pula dengan perwakilan kerajaan hari ini Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat, kalau mekanisme-mekanisme yang anda cadangkan itu lemah dan ada kapasiti itu tidak berjaya, adakah itu kita boleh katakan satu perkara yang akan berhasil Tuan Yang Di-Pertua? Itu yang pertama. Yang kedua pula Tuan Yang Di-Pertua, mereka katakan pembangkang tidak pernah menjawab apakah kesan negatif sekiranya perkara ini kita lakukan. Inilah masalah pendengaran yang ketiga ini Tuan Yang Di-Pertua. Kami bukan main, kami tunjuk kepada anda semua Tuan Yang Di-Pertua, sekiranya kita hantar orang-orang bukan Islam ini masuk ke dalam agama Islam itu sendiri, sekolah Islam itu sendiri Tuan Yang Di-Pertua, menyebabkan kecelaruan mereka Tuan Yang Di-Pertua. Sebab apa? Mereka ni dah kanak-kanak, budak-budak tingkatan 1 ambil wuduk pun tak betul lagi Yang Berhormat. Jadi kita nak ajar perkara-perkara yang susah pula Tuan Yang Di-Pertua. Jadi apakah perkara ini akan berhasil hadirin dan wakil Dewan yang bersidang? Ini masalah yang ketiga dalam Dewan Perdebatan. Kemudian mereka menaikkan isu paksa atau pilihan Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat, apa yang anda tidak fahami, kami bukan ingin paksa, kami sekadar menafikan isu pilihan yang anda bawakan itu lemah. Sebab apa? Pilihan itu tidak pernah mencapai matlamat Tuan Yang Di-Pertua. Itu saja pembuktian program pembangkang. Kami menafikan dan kami berjaya buktikan dalam hujah cukup menjadi sebuah pembangkang lebih baik berbanding perwakilan kerajaan. Sebelum kita lihat hujah-hujah bincang mereka, ya, dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, macam mana dengan mekanisme yang anda cadangkan mampu untuk selesaikan masalah ini?
Baik, saya boleh jawab dengan begitu mudah. Mekanisme kami akan cadangkan, kami siarkan tentang hal ehwal Islam ini dalam media masa Tuan Yang Dipertua. Sebab apa lebih baik? Sebab merangkumi 3 golongan utama. Kami fokuskan kepada kanak-kanak kerana dekat dengan mereka. Remaja, dekat dengan media masa. Dan orang dewasa pula juga dekat dengan media masa Tuan Yang Dipertua. Maka, kita boleh sebarkan kefahaman asas itu dengan lebih mudah Tuan Yang Dipertua. Bukan dengan cara ini. Sebab fokusnya kepada kanak-kanak peringkat sekunder semata-mata Tuan Yang Dipertua. Itu bukan cadangan yang lebih baik hadirin dan beliau yang bersidang. Duduk dengan hormat, segala pertikaian anda pembangkang sudah jawab. Kita lihat apa masalah hujah mereka. Hujah kedua mereka, hak kebebasan beragama. Soalan saya yang paling mudah, adakah status quo sekarang ini kita hakis hak kebebasan beragama Tuan Yang Dipertua? Pernah mereka buktikan dalam dewan. Yang kedua pula Tuan Yang Dipertua, mereka berkatakan kita akan beri denda sekiranya budak-budak Islam ini ajak orang bukan Islam masuk agama Islam Tuan Yang Dipertua. Soalan saya yang pertama, anda perlu tunjukkan bagaimana kita nak jadi budak Tuan Yang Dipertua. Sebab bukan senang. Kemudian mereka nak denda budak pula Tuan Yang Dipertua. Apa perwakilan kerajaan ni Tuan Yang Dipertua? Saya sendiri pening dengan mereka. Hujah pertama mereka memupuk kefahaman hadirin dan warga dewan yang bersidang Tuan Yang Dipertua. Mereka katakan isu hari ini ada orang yang terpengaruh dengan pandangan Islam itu sangatlah tidak baik Tuan Yang Dipertua. Maka bidasannya cukup mudah. Anda perlu tunjukkan akhirnya perkara ini kita dapat selesaikan. Tetapi soalan saya, dalam dewan perdebatan hari ini, pernahkah mereka bukti satu saja fakta yang akhirnya isu pandangan ini diselesaikan? Tidak pernah. Maka disebabkan itu Tuan Yang Dipertua, saya lihat perwakilan kerajaan sangat pincang dalam menjawab usul. Pembangkang lebih baik, kami menafikan dan kami menjawab segala tuntutan perwakilan kerajaan. Lihat usaha perwakilan pembangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebentar tadi yang berucap merupakan Saudara Muhammad Wafi Anwar bin Ruslan, merupakan seorang peminat kelab Chelsea, umurnya 16 tahun dan bercita-cita menjadi seorang usahawan. Moto kehidupan beliau selalu ada titik terang dalam setiap kegelapan, dan hobinya ialah bermain badminton. Baiklah, sebelum kita ke arena pertandingan, saya kira eloklah kita berkenal-kenalan dengan orang yang sangat berjasa pada dewan hari ini. Tak lain tak bukan penjaga masa. Benar? Penjaga masa merupakan seorang pelajar lelaki di Politeknik Kulim, dan nama beliau merupakan Luqman Hakim. Belajar kos apa ya? Merupakan pelajar account. Boleh hubungi beliau di WeChat Luqman Loki XOXOXO. Pengalaman dalam bidang menjaga masa ni dah lama dah ya. Dan boleh bertanya cita-cita beliau untuk menyambung pelajaran dalam teknik-teknik menjaga masa. Kita bergurau ni. Sebenarnya saya nak bagi masa untuk pengumuman. Baiklah, saya kira pihak belakang sudah bersedia. Dengan itu kita persilakan wakil pihak pembangkang untuk membuat pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Mulia, berhenti sebentar gelak ketawa. Saya mohon fokus dan konsentrasi kerana ini melibatkan agama kita yang tercinta. Warga Dewan sekalian, masalah terbesar di perwakilan kerajaan apabila pada hari ini jujukan pembuktian mereka pada hari ini tidak pernah mematuhi tuntutan usul perdebatan. Usul menuntut sekurang-kurangnya mereka berikan kepada kita dua masalah berdasarkan status quo semasa, tetapi mereka naikkan satu perkara, iaitu pandangan serong orang luar terhadap rakyat Islam atau dikenal sebagai pelajar Islam. Maafkan saya. Tetapi kita lihat, adakah sebenarnya relevannya isu ini diangkat warga Dewan sekalian? Kerana dalam pengajaran dalam negara kita ada pendidikan civic dan moral. Kita ada juga tasawuf. Jadi, adakah sebenarnya pandangan serong ini berlaku disebabkan mereka tidak tahu mengenai Islam, sedangkan kedua-dua perkara ini diajar warga Dewan sekalian? Itu masalah yang pertama. Tidak mengapa. Kita terima. Kita
kita lihat konon-kononnya kekuatan mekanisme yang mereka cadangkan, warga dewan sekalian. Katanya kita beri kebebasan kerana kita ingin hormati hak kebebasan beragama. Tetapi persoalannya, anda bersetuju orang pandang serongnya Islam, maksudnya orang was-was dengan agama Islam, warga dewan sekalian. Kalau orang was-was, bagaimana mereka ingin hantar anak-anak mereka untuk mendalami ilmu agama, warga dewan sekalian, agar persefahaman yang anda janjikan dapat kita peroleh? Tidak pernah dibuktikan, Tuan Pertua. Kemudian kita ajar agama Islam, kita tidak ajar agama lain, kita tidak ajar Syiah dan sebagainya. Itu lawak yang ketiga saya terima. Tetapi Tuan Pertua, perlu untuk kita faham, kita bukan ajar kawan saudara se-Islam, warga dewan sekalian. Kita ajar bukan Islam, memerlukan kefahaman yang tinggi. Tetapi persoalannya, adakah pelajar mempunyai kapasiti sebegitu rupa untuk memahami orang yang bukan Islam supaya lebih faham mengenai Islam? Tidak pernah mereka buktikan, warga dewan sekalian. Kemudian konsep multilateral juga tidak pernah dipatuhi, akhirnya bersifat unilateral. Sedangkan perkataan antara agama, warga dewan sekalian, interreligious, warga dewan sekalian, bukan intra-religious, perlu difahami oleh perwakilan kerajaan. Itu masalah yang berlaku. Kita lihat hujah-hujah mereka, Tuan Pertua. Hujah pertama, memupuk kefahaman agama. Kita ajar asas-asas beragama. Itu janji perwakilan kerajaan. Tetapi Tuan Pertua, kita perlu faham, berlaku masalah ketidakharmonian antara agama kerana berlaku kekeliruan dalam bab agama itu sendiri, warga dewan sekalian. Kalau kita ajar asas, adakah cukup untuk meleraikan kekusutan yang berlaku? Tidak pernah mereka tunjukkan, Tuan Pertua. Sebab itu, kalau kita nak leraikan kekusutan, kefahaman yang tinggi perlu diperoleh kepada pelajar. Tidak pernah mereka jelaskan. Kita lihat pula hujah kedua mereka, Tuan Pertua. Hujah kedua, hak kebebasan beragama. Apa sebenarnya status quo yang berlaku? Apa sebenarnya kelebihan yang anda cadangkan? Tidak pernah, Tuan Pertua. Akhirnya, pembuktian mereka ini tidak pernah mencapai apa yang mereka janjikan, iaitu toleransi dan persefahaman antara penganut-penganut agama dalam negara kita. Konsep mereka boleh untuk kita pasung supaya ditolak dari Dewan Perdebatan. Dewan Mulia, kami lebih mematuhi usul perdebatan. Kami bersikap optimis. Tetapi kita perlu faham, ada bezanya antara keharmonian antara agama dan lain-lain, warga dewan sekalian. Sebab itu, kami tampil dengan kelemahan dan kapasiti sekolah dalam menjaga keharmonian agama. Hujah pertama dibentangkan dengan penuh kredibiliti, Tuan Pertua, menimbulkan kecelaruan dalam hubungan beragama. Kita perlu faham apa kapasiti seorang pelajar, Tuan Pertua. Hujah kedua, pendidikan hubungan beragama yang tidak berkesinambungan. Bersetuju yang pertama, ia kepada sekunder sahaja, tidak ada kepada tempat yang lain. Kami hadir dengan alternatif, Tuan Pertua. Kami tidak bersifat bacul. Kami bertanggungjawab. Kita ada masalah, kami ada alternatif lain, warga dewan sekalian. Kami bertanggungjawab. Kami amanah dalam perdebatan. Mohon terus membarakah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya diberkut wakil dari pihak kerajaan untuk membuat penghuluan. Dewan yang mulia, demi mencapai keharmonian antara agama, saya kira kita perlu untuk membuka sekolah aliran agama Islam kepada pelajar-pelajar bukan Islam. Baiklah, sesi penggulungan saya bentangkan kepada anda masalah perwakilan pembangkang. Saya rangkumkan permasalahan di barisan pembangkang dengan satu kalimah, iaitu daripada kalimah Islam, I-S-L-A-M, Tuan Pertua. Masalah pertama, perwakilan pembangkang, huruf I, intipati pembawaan yang gagal dicerap, kes bangkangan yang gagal dicerap, Tuan Pertua. Baiklah, Tuan Pertua, antara isu yang dibangkitkan oleh barisan pembangkang pada hari ini ialah kita nak selesaikan IS, Tuan Yang Pertua. Sedangkan pada hari ini, Tuan Pertua, kami telah meletakkan status quo, Tuan Pertua. Kita nak selesaikan masalah pandangan serong masyarakat dunia terhadap Islam, Tuan Pertua. Sebab tu, kita nak dedahkan kepada pelajar-pelajar bagaimana Islam yang sebenarnya. Kerana Islam pada hari ini lebih mementingkan keadaan yang baik, nilai moral yang perlu diamalkan oleh setiap
umat Islam Tuan Perto. Maka selesai pandangan serong terhadap masyarakat Islam Tuan Perto. Kedua, pembangkang pada hari tidak menjawab tuntutan bukti telah diberikan kepada barisan pembangkang. Pertama, pembangkang pada hari belum buktikan keharmonian antara kaum dapat dicapai walaupun kita pada hari melarang pelajar-pelajar bukan Islam daripada menyertai sekolah yang berasaskan Islam Tuan Perto. Gagal dibentangkan di sepanjang penghujung barisan pembangkang. Kedua, pembangkang pada hari gagal untuk buktikan kesan negatif kalau kita buka sekolah aliran agama Islam Tuan Perto, masih lagi gagal untuk dibentangkan oleh barisan pembangkang Tuan Perto. Masalah kedua, di barisan kerajaan, di barisan pembangkang, huruf S, setitik air dilautkan, sekepal tanah digunungkan. Masalah yang dibesarkan oleh barisan pembangkang pada hari ini adalah berkaitan dengan model relatif Tuan Perto. Takkanlah pada hari ini kita nak tunggu negara luar buat dulu, barulah negara Malaysia nak buat Tuan Perto. Hari ini Tuan Perto, kita negara Malaysia sebagai ajakan utama untuk memastikan kesedaran tentang agama Islam Tuan Perto. Kita buat dulu apa masalahnya Tuan Perto. Baiklah, masalah ketiga barisan pembangkang, huruf L, lambakan bidasan yang tidak berakal, entiti hujah yang dangkal Tuan Perto. Baiklah, masalah bidasan yang diberikan oleh barisan pembangkang, mengapa kita pada fokus kepada remaja Tuan Perto? Kerana pada hari ini remaja lebih terdedah kepada modernisasi, urbanisasi dan juga globalisasi Tuan Perto. Mereka mudah terpengaruh dengan media-media massa yang berceritakan tentang sentimen agama Islam Tuan Perto. Sebab itu kita ajarkan kepada mereka agar mereka sedar apakah yang sebenarnya diajar oleh agama Islam Tuan Perto. Baiklah, huruf keempat barisan pembangkang, angan-angan memeluk gunung namun apakan daya tangan tak sampai Tuan Perto. Hujah pertama barisan kerajaan, barisan pembangkang, kesepahaman dan toleransi. Kedua, pendidikan hubungan beragama yang tidak kesinambungan Tuan Perto. Baiklah, segala permasalahan di barisan pembangkang pada hari ini, pembangkang hanya bercerita tentang kekangan ataupun masalah sekiranya kita melaksanakan sekolah yang berasaskan agama Islam Tuan Perto. Baiklah Tuan Perto, kalau masalah itu selesai, apa yang terjadi Tuan Perto? Saya kira kalau masalah itu selesai, kita boleh untuk laksanakan sekolah agama Islam kepada pelajar-pelajar bukan Islam Tuan Perto. Masalah kelima barisan pembangkang, huruf M, manis menabur janji namun tapi janji tidak pernah ditepati Tuan Perto. Baiklah Tuan Perto, mekanisme yang dijalankan oleh barisan kerajaan untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan pendedahan multilateral Tuan Perto. Saya kira dengan sekolah yang ada pada hari ini lebih memberikan multilateral antara komunikasi seorang pelajar dengan seorang guru Tuan Perto. Bila pelajar tak tanya, akan tanya pada guru dan guru akan lebih terangkan kepada pelajar apakah itu Islam Tuan Perto. Maka berlaku situasi multilateral Tuan Perto. Baiklah, beralih pada di barisan kerajaan Tuan Perto, kami melakukan usul perdebatan melihatkan kepada keadaan wajar kenapa pada hari kita perlu menubuhkan sekolahnya aliran agama kepada pelajar-pelajar bukan Islam Tuan Perto. Pertama, kami ceritakan kepada anda untuk memupuk pemahaman agama Tuan Perto. Isu yang berlaku pada hari adalah sentimen terhadap agama Islam Tuan Perto. Sebab tu kita perlu terangkan kepada pelajar-pelajar ini apa sebenarnya agama Islam. Agama Islam menerangkan dan memupuk nilai-nilai keamanan Tuan Perto. Kedua, kami ceritakan tentang hak kebebasan beragama Tuan Perto. Kami ceritakan kepada anda bahawa pada hari ini kita memberi peluang dan juga ruang kepada pelajar-pelajar ini sama ada untuk menyertai ataupun tidak sekolah yang kami buka Tuan Perto. Kalau kita paksa diorang, saya yakin diorang akan lebih membangkang Tuan Perto. Mohon usul perdebatan pada hari ini demi keharmonian agama. Sama-sama kita terima usul. Assalamualaikum. Begitulah pada akhir sesi perdebatan bagi peringkat akhir ini. Kita berikan tepukan yang gemuruh bagi seluruh perdebatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kami mengundur diri, minta maaflah bagi setiap terlanjur kata, tersalah bahasa dan lawak-lawak yang selalu try hard. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat maafkan kerana kami adalah manusia biasa. Dan sebelum kami mengundur diri, izinkan saya untuk menjual serangkap pantun. Tak payah berhenti sebab saya nak balik lepas ni. Tapi dengan lakon gilang gemilang sekian acara dari Dewan PWBC. Walau siapa pun yang menjadi juara, ingatlah ilmu niat tertinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan, Saudara Muhammad Amar bin Hilmi. Seterusnya, majlis mempersilakan barisan hakim untuk kembali menunggu bagi sedikit perbincangan dan membuat keputusan. Hadirin dan hadirat sekalian.